Okey, baik. Tentang kemahiran geografi. Okey, iaitu bermula dengan bab 1, skala dan jarak. Okey, apa itu skala dan apa itu jarak? So, kita kena tengok satu-satu dulu ya. Baik, kita tengok 1.1 tentang skala. Baik, apakah yang anda faham tentang skala? Apa itu skala? Skala ni ialah nisbah. Nisbah ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai ratio. Okey, ratio. Nisbah, jarak di atas peta, jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Macam mana tu cikgu? Macam tak faham je. Macam ni. Okey, dia macam ni. Sebenarnya, apa yang dikatakan skala tu, nisbah tu, jarak tu sebenarnya, kalau kamu tengok peta, let's say lah, kamu ada satu, okey, peta macam ni. Okey, ini kita kata sebagai ada peta. Okey, ada peta kat sini. Ha. Ha. Boleh. Sekejap Contohnya, ini peta. Okey, kalau korang tengok peta, ni peta jalan raya. Okey, peta jalan raya. So, macam mana dia buat peta jalan raya ini? Baik, kalau katakan contoh daripada rumah kamu pergi ke sekolah, katakan 5 kilometer, dari rumah kamu pergi sekolah, 5 kilometer, takkanlah kamu nak ambil kertas, lukis. Okey, setiap satu tu 5 kilometer. Maknanya, okey, ini satu. Ambil kertas lagi, satu buat jalan raya. Ambil kertas lagi. Kau nak buat apa? Aku nak buat peta. Peta apa? Peta dari rumah aku sampai sekolah. Kenapa banyak kertas? Yelah, panjang kot. Daripada rumah aku sampai ke sekolah, 5 kilometer. Kita banyak kertas. Aku nak lukis jalan raya ni. Jadi kalau kamu jumpa orang macam tu, kamu cepuk kepala dia. Ish, apa kau ni? Kan? Itu macam nak buat apa? Membazir kertas. Jadi, bukankah boleh kecilkan? Jalan raya 5 kilometer tu boleh kecilkan jadi satu kertas je. Oh, boleh? Boleh. So, itu yang dimaksudkan dengan skala, iaitu, okey, skala tu boleh mengecilkan jarak. Jarak sebenar tu 5 kilometer tu, kamu buat dekat atas peta ni, cuma 5 cm aja. Maknanya 1 cm tu 1 kilometer. Kalau 5 cm, 5 kilometer. Kamu buatlah. Ini rumah aku, ni sekolah aku. Jadi 5 cm bersamaan 5 kilometer. Jadi, kalau kawan kamu tanya, macam mana kau tahu jarak sini ke sini tu 5 kilometer? Okey, aku tulis kat sini, 1 cm ni, kalau kau ukur, pakai pembaris, 1 cm tu sebenarnya bersamaan 1 kilometer. Cuba kau ukur berapa sini ke sini. Oh, sini ke sini 5 kilometer. 5 cm lah. Maknanya 5 kilometer. Jadi kalau kawan kamu tanya, habis tu 1 cm mewakili 5 kilometer lah. Sorry, 1 cm mewakili 1 kilometer lah. Ya. Jadi itu 1 cm mewakili 1 kilometer, itulah dia nisbah. Dan itulah dipanggil skala. Itu dipanggil skala. Jadi tak payahlah kamu perlu banyak-banyak kertas nak pergi lukis jalan raya sampai sekolah kamu. Tak payah. Satu kertas pun dah cukup. Jadi itu skala. Okey, jadi kalau kita lihat balik, okey, iaitu skala ni sebenarnya ialah nisbah jarak di atas peta, jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Jadi skala ni ada berapa banyak cikgu? Oh, ada banyak jenis. Skala ni ada banyak jenis. Iaitu antaranya ada skala lurus. Skala lurus simple je. Skala lurus tu macam ni. Okey, iaitu dia akan lukis satu garisan. Okey, kemudian dia akan buat okey 0, 1, 2, 3, 4 kan. Baik, kamu tahu tak yang ini sebenarnya adalah 1 cm. Setiap yang kotak tu
Yang petak-petak tu itu 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. So 1 cm tu 1 kilometer. Yang ini pula 1 kilometer lagi jadi 2. Nampak tak? Kemudian yang 3 tu okey 1 cm lagi jadi 3 kilometer. Jadi ini kita tahu bahawa apa? Bahawa skala lurus mudah ini inilah dipanggil 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Nampak tak? 1 sentimeter di atas kertas ataupun di atas peta bersamaan 1 kilometer. Dan skala-skala ini kadang-kadang dalam macam-macam bentuk. Yang ini skala lurus mudah. Ada juga skala lurus penuh. Dia ada dua, skala lurus mudah, skala lurus penuh. Kalau penuh ni dia akan buat kotak macam ni. Dia buat kotak macam ni. Yang ini dia buat kotak kecil-kecil sampailah ke kosong. Kemudian daripada sini 1, 2, kemudian 3. Jadi ini adalah 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Jadi ini dipanggil skala lurus. Ingat skala lurus ada dua. Skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Jangan pula korang rembat kata apa? Oh, skala lurus mudah mesti ada skala lurus susah. Tak ada. Skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Bukan skala lurus mudah dan skala lurus susah. Bukan. Baik, apa gunanya kotak kecil-kecil tu? Bagus. Sebenarnya kotak-kotak kecil itu hanya mewakili kawasan yang lebih kecil. Lebih kecil. Iaitu kalau kita lihat di sini fungsi dia. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak tak? Maknanya ada apa? Ada berapa? Ada 10 kotak kecil-kecil. Maknanya setiap satu ini maknanya 100 cm, 200 cm, 300, 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter. Dia lagi kecil. Jadi dia sampai je 1000 meter, sampai 1000 meter, dia menjadi 1 kilometer. Jadi itulah. Kamu mungkin tak dapat faham lagi tentang tu, tapi itulah fungsi dia. Maknanya, kalau lain kali, kalau kamu tengok peta, kamu akan ukur. Macam nak ukur cikgu, nanti kita tunjuk. So, skala ni berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Ini semua sama 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Semua sama. Semua sama. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Dan terdapat skala lurus mudah dan juga skala lurus penuh. Ini tentang skala lurus. Ini jenis skala. Itu skala lurus dalam bentuk garisan. Baik. Skala yang kedua, skala penyata. Dia sama juga. Cuma skala ini dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Contohnya ayat dia apa? Inilah dia. Contoh 1 cm mewakili 1 kilometer kan? Jadi ayat dia apa? Ini ayat dia. Ini skalanya. Skala penyata tu ialah yang ini bukan yang bawah ni. Ini bukan. Ini dia punya explanation. Yang bawah tu explanation. Yang atas tu 1 cm mewakili 1 km. Itu skala dia. Skala penyata. Dan apakah maksudnya? 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. So dalam bentuk ayat yes. Tadi dalam bentuk garisan. Dan yang bawah tu dalam bentuk ayat atau pernyataan. Dan satu lagi, sebelum kita pergi kepada pecahan wakilan. Pecahan wakilan ni kamu akan pening sikit ni. Kita akan tengok sebenarnya skala-skala ni sebenarnya. Mungkin ada ramai, cikgu dapat rasa ramai yang mungkin tak berapa faham lagi. Apa kegunaan dia sebenarnya cikgu? Saya pening lah cikgu. Apa kegunaan dia? Saya tak faham. Dia macam ni. Contoh macam ni. Nampak tak peta ni?
Okey, dia tunjuk garisan kan? Dia tunjuk garisan, okey, jalan raya. Yang ini jalan raya. Okey, yang merah ni jalan raya. Okey, kita tahu ni jalan raya. Dia pun jalan raya. Dia pun jalan raya. Okey. Jadi, katakanlah nak ukur. Okey. Oh, ini peta Ini peta. So, rumah Kavita kat sini. Okey. Sekolah kat sini. Okey. Macam mana nak ukur dia punya jarak? Ni jalan raya. Kita akan ambil pembaris. Okey. Ingat ni lupa cikgu nak bagi tahu. Okay. Lupa cikgu nak bagi tahu. Dalam belajar geografi, korang kena ada benda ni. Ada tak benda ni? Benda ni ada apa? Penting. Ya, betul. Iaitu dalam ni ada apa? Dalam geografi, dalam ni mesti ada benda ini. Ini dipanggil apa? Siapa tahu? Ini dipanggil apa ni? Protector. Bukan Protector. Bukan protector, protractor. Dia protector yang ni. I am protector. Bukan tu. Itu bukan. Okey. Ini protractor atau dipanggil, ya betul Ayu Rasyadah. Ini dipanggil jangka sudut. Jangka sudut yang bentuk dia macam karipap. Karipap. Dia macam karipap lah. Kesemua benda sama macam makanan. Okey. So, ini jangka sudut dalam bahasa Malaysianya. Kemudian, yang seterusnya mesti ada benda ni. Benda yang tajam dua-dua ni. Jangka lukis. Apa kau ni jangka lukis? Kau nak melukis pakai apa? Dua-dua ni tajam. Kau lukis kat badan orang? Bukan. Ini bukan jangka lukis. Kompos bukan. Ini dua-dua tajam ni, ini dipanggil jangka tolok. Jangka tolok Dan jangka tolok ni tujuan dia untuk mengukur jalan raya di atas kertas macam tu. Ya, jangka tolok. Betul Irfan. In English cikgu, in English dipanggil I don't know lah. Forgot already lah. You forgot already. So ini dua-dua tajam untuk diukur dia punya jarak. So ini penting. Kemudian yang ketiga, benda yang penting juga, iaitu mesti ada yang ada bulat ni. Inilah baru dipanggil apa? Jangka lukis. Ini baru dipanggil jangka Jangka tulis. lukis. Jangka lukis Ayu, kau tak tulis pakai ni Ayu, tapi memang pelajar ada juga. Dia letak pensel kat situ, kemudian dia pun nulis. Kan? Pandai. Rupanya bila cikgu tanya, kenapa kau tulis pakai tu? Saya lupa bawa pensel box cikgu. Ini je saya bawa. So pun boleh juga, kan? Jadi ini jangka lukis. Kenapa tak guna pembaris je untuk jangka tolok? Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang pembaris ini, okey, ini pembaris Kadang-kadang pembaris ini kadang-kadang dianya tak cukup panjang. Tak cukup panjang. Contohnya kalau kamu jangka macam tu panjang kan. Kadang-kadang kamu nak ukur tu payah. Nak ukur terus kat situ payah. Jadi kamu guna jangka ini. Dan ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Belilah yang panjang punya. Yang panjang punya boleh tapi tak masuk dalam pencil box. Kalau tak boleh masuk dalam pencil box, takut nanti pembaris terkeluar. Sebenarnya kamu tutup, patah. Biasa tu. Kan? Jadi, gunakan pembaris. Ya, mesti ada. So, semua benda ni mesti ada. Okay, dalam belajar geografi, mesti ada benda ini. Okay, perkara-perkara ini. Baik. Called yardstick. Oh, yardstick Oh, jangka tolok in English called yardstick. Oh, yardstick. Oh, yang ini dipanggil yardstick. Oh, baru tahu tu yardstick. Tapi cikgu tengok ramai je pelajar-pelajar yang dia ambil benda ni, kemudian dia pergi tikam kat belakang kawan dia. Ui, jangan kau berdarah-darah kau. Suka main macam tu. Oh, tajam ni. Jangan buat Jangan buat. So, jaga. Sakit ke? Kau nak cuba ke? Mari sini, Pan. Kau nak cuba? Kau nak cuba ke?
Sakit dia. Memang sakit tajam ni. Kau boleh tanya sakit ke? Apa dah bulan. Jadi memanglah benda tajam kan sakit. Apa yang boleh. Jadi so jadi itu penting. Alat-alat tu penting. Jadi kalau kita tengok kepada apa peta tadi, siapa punya gambar elok lah tu. Darfi, semua benda kau nak siapa punya gambar kau ni kan. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, di mana kalau kita lihat, okey, cara nak ukurnya apa? Okey. Kamu pun ukur pakai pemaris. Katakanlah kamu ukur dekat situ. Okey, bila kamu ukur kat buku tu kan. Okey, rupa-rupanya okey, dekat buku tu dia tulis ianya adalah 8 cm. Bila kamu ukur daripada sini, daripada simpang ni sampailah ke rumah Kavita ni, dia adalah sebenarnya 8 cm. Bila 8 cm, kamu tengok skala. Oh, ni skala. Skala lurus. Kamu tengok, skala ni, 1 cm mewakili 1 kilometer. Bermakna, kalau 8 cm, darabkan dengan 1 kilometer. So, dapat berapa? Dapatlah 8 8 kilometer. Ya, jadi macam itulah. Itu fungsi skala. Supaya kamu dapat kita dapat tahu berapa jarak sebenar. Jarak atas peta 8 cm. Jarak atas jalan raya 8 km. So kamu nampak tak? Inilah function skala tu. Function ataupun fungsi skala ini, iaitu skala lurus. Faham? Itu fungsi skala lurus. Faham ke ni? Faham okey. Baik. Baik, bagus. Ada lagi yang tak faham tak tentang skala ni? Apa fungsi skala ni? Faham ke tak faham ni? Tak faham bagi tahu. Tak apa, cikgu boleh ulang. Faham. Bagus Cukup mana tahu dia tak faham lagi. Ya, Syani. Kenapa Syani? Apa yang kamu tak faham? Tentang mana yang kamu tak faham? Apa yang kamu tak faham? Okay. Skala lurus mudah, skala lurus penuh, ataupun mungkin juga skala penyata. Okey, jenis skala. Okey, so ada yang tanya, skala penyata letak kat mana cikgu? Dekat peta. Okey. Dia sebenarnya dalam setiap peta, dia mesti ada skala ini. Terpulang. Kadang-kadang dia letak satu je. Dia letak satu skala je. Okey, yang ini dia mungkin letak skala lurus. Kadang-kadang dia tak bagi yang ini. Kadang-kadang dia tak bagi yang ini. Tapi kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ayat. Iaitu dia tulis kat sini, 1 cm mewakili 1 kilometer. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk ayat. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk ayat. Dan biasanya skala itu diletakkan di bawah kebiasaannya. Kebiasaannya. Jadi itu kebiasaannya diletakkan dalam peta di bahagian bawah. Ya, Isha ni jenis skala, ya. Kenapa kamu tak faham tentang jenis skala tu? Yang ini. Skala lurus dan skala penyata. Yang mana kamu tak faham? Yang mana kamu tak faham tentang skala ni? Yang mana tu? Dua-dua. Skala lurus dan penyata. Sama je sebenarnya. Sebenarnya Syah ni, skala ni sama. Okey, maknanya kegunaan dia sama. Function dia sama. Okey, untuk bagi tahu ratio jarak di atas peta dengan jarak di atas bumi. Itu dia membincangkan ataupun memberitahu benda yang sama. Cuma dia punya pattern yang berbeza. Kalau ada garisan macam ni atau garisan macam ni, itu dipanggil skala lurus. Kalau tak ada garisan tu, hanya ada ayat sahaja, itu dipanggil skala penyata. Itu je. Function sama. Function dia sama. Cuma dia punya bentuk dia berbeza. Itu je. Faham? Bentuk dia, okey? Bentuk je yang berbeza.
Okey. Jadi, kamu boleh tukar-tukar. Oh, kalau katakan, orang tu tulis, 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Orang tu bagi skala nyata. Sila tukarkan kepada skala lurus. Kamu akan buatlah bentuk dia jadi macam ni balik. Kamu buat dalam bentuk garisan, 1, 2, 3, 4, setiap tu 1 sentimeter. So, it's just exchange. Maknanya boleh tukar-tukar. Skala lurus jadi skala nyata, skala nyata jadi skala lurus, boleh. Sebab dia tell the same thing. Dia bagi tahu benda yang sama. Cuma dalam bentuk yang berbeza. Itu je. Okey, boleh faham semua Boleh faham okey. Baik. Kalau dah boleh faham, cikgu nak pergi kepada skala yang satu lagi. Yang mana skala ini sebab tu cikgu tak explain daripada awal tadi. Sebab apa? Dia agak confusing nanti kamu. Okey. Baik. Skala yang ketiga. Dipanggil pecahan wakilan. Baik. Macam mana pecahan wakilan ni? Baik. Skala ini dia bentuk yang sama je macam skala tadi. Cuma skala ini dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Dalam bentuk ratio atau pecahan. Macam mana cikgu? Macam ni satu nisbah 100,000. Okey. 1/100,000 disebut sebagai 1/100,000. Apa maksud 1/100,000 ni cikgu? 1/100,000 ini sebenarnya bermaksud 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm di atas permukaan bumi. Dan 100,000 cm ini sama dengan 1 kilometer. 100,000 cm sebenarnya kalau kamu ukur 100,000 cm sebenarnya bersamaan dengan 1 kilometer. Dan kalau kamu mungkin terfikir, kenapa dia mesti buat 1/100,000 ni cikgu? Saya tak faham lah. Okey, sebenarnya begini. Okey, kalau kamu tengok, ini cikgu buat 1/100,000 mungkin kamu akan tanya, cikgu, kenapa tak buat 1/1? Ataupun kita kata, 1 cm, nisbah dia adalah 1 km. Macam ni. Baik, dalam ilmu matematik, nak cerita, dalam ilmu matematik, kalau nisbah ni kat tengah-tengah ni, dia punya unit sebelah kiri dengan unit sebelah kanan kena sama. Dia tak boleh tak sama. Dia mesti sama. Jadi, kalau buat macam ni, dia salah. Sebenarnya, cara yang betul ialah iaitu 1 cm bermakna 1 cm adalah bersamaan dengan 100,000 cm. Nampak tak? Ini baru betul dalam ilmu matematik sebab unitnya sama cm dengan cm. UCM dengan cm. Jadi, maknanya unit yang sama tetapi nilai yang berbeza. Kenapa cikgu? Sebab yang 1 cm tu ialah jarak atas peta. Maknanya ini jarak atas peta. Kemudian dinisbahkan dengan yang 100,000 tu cikgu. Yang 100,000 tu pula ialah jarak atas bumi. Itu sebenarnya. Faham ke tak faham? Faham Tak faham tak apa bagi tahu. Faham ini sebenarnya. Jadi 1 cm 100,000 cm. Tapi bila dah sama dia punya kuantiti ataupun dia punya unit tu cm dengan cm. So cm itu boleh digugurkan. Menjadi apa? Menjadilah seperti
seperti ini. 1 nisbah 100,000. Jadi 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm atau 1 kilometer di atas permukaan bumi. Dan ini info-info tambahan yang kamu kena tahu, iaitu kalau katakan 1 km, okey, 1 km bersamaan dengan 1000 m, iaitu 1000 meter. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Dan 1 cm bersamaan 10 mm. Betul kan? Kalau kita tengok dekat pembaris kita, okey, kalau kita tengok dekat pembaris kita, okey, dia ada okey, yang kecil-kecil tu kan. Yang kecil-kecil tu, kenapa kecil-kecil tu? Sebenarnya kecil-kecil itu menilaikan kepada 1 mm. 1 mm sampai 10 mm dia akan jadi 1 cm. So itu di pembaris kita. Itu di pembaris kita. Jadi kalau kita lihat, okey, skala juga boleh dimaklumkan ataupun boleh dinyatakan dalam bentuk pecahan wakilan. Ini dipanggil pecahan wakilan. Ini dia. Pecahan wakilan. Baik. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, kalau yang lain-lain macam mana cikgu? Contohnya macam skala macam ni. Okey, skala yang manakah lebih besar? 1/30,000 ataupun 1/300,000. Okey. Cuba kamu tukarkan dulu. 1/30,000 macam mana? Kalau 1 kilometer, kita ambil kat sini ya. 1 kilometer bersamaan 100,000 cm. Kalau 1/30,000 ni sebenarnya bersamaan apa? Bersamaan dengan 1 cm. Kita buat dalam bentuk skala penyata. Mewakili 0.3 kilometer. Sebab dia tak sampai 1 kilometer lagi. Ni. Dan kalau 1/300,000 tu, itu sebenarnya 1 cm mewakili 3 kilometer. Betul? Betul. Jadi itulah dia sebenarnya. Dia tukarkan je. Okey. Jadi inilah tiga kita kata sebagai 3 skala. Okey, iaitu kita ada skala lurus, kita ada skala penyata dan juga kita ada skala pecahan wakilan. Okey, dan dia tak akan guna tiga-tiga Dia tak akan guna tiga-tiga. Dia akan guna satu sahaja, salah satu. Contoh macam peta cikgu bagi tadi. Kalau kamu tengok peta yang cikgu bagi tadi, cikgu tunjuk ni, okey, dia pun ada skala kalau kamu lihat, okey, yang di bawah tu ada skala, okey, 1/50,000. Maknanya apa? Maknanya, okey, skala 1/50,000 tu maksudnya adalah 1 bersamaan 0.5 kilometer. Okay. Bersamaan 1 nisbah 0.5 kilometer. Jadi itulah kepentingan skala. Baik. Okey. Selain daripada skala-skala ini, okey, kamu tahu tak apa kegunaan skala? Kegunaan skala ni boleh faham tak? Boleh kegunaan skala. Wah. Ya, itu kegunaan dia, skala dia kan. Okey. Kamu kena tahu bahawa skala ni penting sebenarnya. Dalam peta pun boleh, dalam geografi pun boleh, dalam sains pun penting. Ini semua untuk skala. So skala ada 3, ingat skala lurus, skala penyata dan juga skala pecahan wakilan. Baik. So untuk tiga-tiga tu, ada tak mana-mana pelajar yang masih tak faham tentang skala-skala ini? Ada tak sesiapa yang tak faham lagi tentang skala-skala tu? Faham. Faham Okey, baik, bagus. Jadi mungkin ada yang bertanya, kamu nak buat nota ke? Tak payah kan buat nota. Okey. Nak buat nota ke? Nak. Okey, baik. Tak payahlah buat masa sekarang, tak payahlah kot. Tapi okey, cikgu punya planning adalah cikgu akan buat satu grup Telegram.
Satu page pun, ya betul. Cikgu akan buat satu grup Telegram di mana kamu semua hanya para pelajar saja yang kena join grup Telegram itu. Sebab dalam grup Telegram tu cikgu akan berikan latihan dalam bentuk nota. Nota yang mana kamu kena isi ruangan kosong, kamu kena tulis pernyataan-pernyataan dia dan sebagainya. So kamu kena snap gambar dan send dalam grup Telegram itu menandakan kamu telah siap buat nota tu. Ya boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cikgu akan buat dalam grup Telegram. Ya, so cikgu buat bukan dalam grup WhatsApp tapi grup Telegram, sebab dalam grup Telegram kamu senang untuk hantar bahan-bahan nota, latihan. InsyaAllah besok cikgu akan create esok untuk kita buat grup Telegram itu supaya kamu semua dapat belajar tentang buat latihan. Kita kena tadi lagi senang. Jadi kita bukan apa, supaya kita akan buat ini sepanjang tahun. Latihan kita kongsi dalam tu, kemudian kamu submit latihan pun dalam tu. Latihan pun kamu hanya perlu ambil gambar dan juga kamu submit gambar itu dalam grup Telegram itu. Sejarah pun ada? Ya. Grup sejarah pun akan diwujudkan untuk Telegram supaya memudahkan kamu untuk buat latihan, dan nak tanya apa-apa boleh tanya macam tu kan. Senang sikit lah. Senang. Ya, baik. Tak apa. So kita lihat, kita telah melihat tentang 3 skala. Mungkin kita boleh patut untuk masuk jarak. Kita masuk 1.2 jarak. Baik. Jarak. Sejauh manakah pemahaman anda tentang jarak? Apa itu jarak? Baik. Jarak dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Jarak dipanggil distance. Distance. Jarak. So distance maknanya jarak, iaitu jarak itu ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contoh, kita ambil contoh contohnya macam cikgu dengan korang semua. Cuba kamu tuliskan dekat Zoom chat, kamu tinggal di mana? Kita tengok berapakah jarak di antara kamu semua dengan cikgu. Mak kau, Irfan Pulau Pinang. Irfan Pulau Pinang. Isyani Banting, Darwish Banting. Banting dekat lagi. Lavinesh Kalompang. Okey, baik. Jauh dah tu. Janganlah tulis Selangor. Spesifik sikit, spesifik. Selangor besar gila kot. Pulau Pinang pun besar gila. Gombak. Apa? Gombak. Airin, kau ni kan. Cadence. Cadence kamu kat mana? Bukit Jambul, Pulau Pinang. Jauh tu Bukit Jambul. Sixty Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sixty Sungai Buloh kat mana Sarjana Utama Cadence kat Ipoh. Ipoh jarak dia 3 jam. Sarjana Utama. Sentul. Sentul 45 minit lah. Sebab cikgu sekarang berada di USJ. So USJ, USJ 1, bukan USA. Kau ni kan. Kalau cikgu kat USA, jangan bagi tahu orang lain kamu ni kan. Kuala Langat dekat mana? Kuala Langat kat mana? Kuala Langat